Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ni 18 bulan 8 2023 seperti yang dijanjikan. Kita ada segmen khas dengan tetamu khas kita pada pagi ini. VIP kita. Pagi ini saya dengan DJ Ubay akan bersama dengan tetamu khas kita yang telah berada bersama kita pada pagi ini. Dia dah ada nampak. Dah ada dah. So kita tak ada nak membuang masa lagi. Tetamu khas kita pada pagi ini adalah Tuan Yang di-Pertua Majlis Pembenaran Jasin sendiri, iaitu Yang Bersama Tuan Rosman Nizam bin Muhammad Nalih. Daripada apa? Sebenarnya daripada awal dia masuk, kita tunggu nak live betul. dengan dia. Hari ini kita dapat bersama dengan Yang di-Pertua kita pada pagi ini. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada DJ Syarul, DJ Ubay menjemput dan beri peluang pada saya bersama dengan tuan-tuan dan puan kat dalam konti ni lah. First time ni cakap macam nervous sikit. Jangan risau Tuan, ini kita santai je Tuan. Kita tak payah ni. Okey, rasanya ni pertama kali, first time Tuan Yang Pertua semenjak menjawat jawatan sebagai Tuan Yang Pertua di Majlis Pembenaran Jasin ni, dan ini adalah pertama kali beliau bersama kita di Hizb Jasin. Salah. Oh ya ke? Ada juga. Mungkin dengan saya tak ada lah. Dengan Esko KPKT yang itu. Dengan Datuk Rais. Secara individu macam ni tak ada. Cakap. Okey Tuan, seperti yang Tuan sedia maklum, Hizb Jasin ni kita punya radio streaming pertama kat Melaka. Okey, jadi kita memaparkan info-info terkini daripada Majlis Pembenaran Jasin. Kita bawa juga tetamu daripada agensi kerajaan, agensi swasta, bagi membantu mempromosikan produk dan perkhidmatan mereka. Lepas tu kita bawa isu-isu santai, memperkenalkan daerah Jasin, kedai makan, ya, betul. Homestay, tempat-tempat menarik. Lepas tu kita ada slot gerbang dakwah. Setakat ni dengan Ustaz Muhammad lah. Kita ada setiap 2 minggu. Okey, lepas tu kita orang juga daripada Hizb Jasin ni nak ucapkan terima kasih dekat Tuan YDP lah sebab support Jasin. Betul. Sama-sama. Saya rasa ini tanggungjawab kita juga kan. Dekat Jasin ni. Jadi saya cuma nak ucap terima kasih bagi peluang pada hari ini. Saya agak teruja dapat live bersama dengan DJ Syarul dengan DJ Ubay, sebab kita tahu dekat Melaka ni kita perlukan hebahan. Jadi macam medium hebah ni kurang. Jadi bila ada Hizb Jasin ni, dia menjadi salah satu sumber hebahan, info-info. Macam yang DJ Ubay sebut tadi kan, beberapa segmen tu. Jadi segmen-segmen tu penting sebenarnya bagi sentiasa mengemas-kini aktiviti-aktiviti, program-program yang kita rancang untuk pengetahuan penduduk di Jasin dan perkara-perkara yang mereka boleh update tentang aktiviti, tentang inisiatif-inisiatif baru yang diperkenalkan. Betul kan? Kat sini lah tempat dia. Betul. Okey Tuan, sebelum kita cerita panjang lagi kan, kita orang tak kenal sangat ni. Mungkin ada warga Jasin yang masih belum mengenali dengan lebih dekat kita punya Tuan Yang di-Pertua ni kan. Saya dapat tahu je Tuan Rosman Nizam jadi YDP. Saya cari Facebook dia tak jumpa. Tuan tak ada Facebook ke? Memang tak ada. Okey, tak boleh tak Tuan ceritakan sikit latar belakang Tuan supaya kita boleh mengenali dengan lebih dekat. Keluarga, pendidikan, apa pengalaman kerja Tuan lah. Okey. Saya pertama sekali, saya selepas saya graduate, saya ada kerja beberapa tempat swasta. Tempat pusat zakat. Saya pernah jadi pensyarah di Kolej Islam Antarabangsa Gombak. Kemudian saya pernah sebelum tu saya sales. Jadi selepas saya jadi lecturer, saya masuk government jadi PTD pada bulan 8 2005. Kemudian first posting saya dekat Kementerian Kewangan lah, MOF. Saya kerja kat Kementerian Kewangan sampai tahun 2013. 2013. 5 tahun lebih kurang. 2013, lepas tu saya pergi ke Jabatan Perdana Menteri. Posting yang kedua. Jabatan Perdana Menteri tu saya ada 2 tempat di Biro Tata Negara. Kemudian saya pergi ke pejabat Timbalan Menteri pada waktu tu, Timbalan Menteri JAKIM. Dan selepas tu baru saya pergi ke Kementerian Keusahawanan.
Sekarang Kuskop lah kan. Dulu nama dia MEDEC kan, dia panggil Ministry of Entrepreneur tu kan. MEDEC. Jadi selepas terakhir saya dekat MEDEC tu jaga koperasi. Jadi KPSU di bahagian pembangunan koperasi. Selepas tu saya baru dapat penempatan kenaikan pangkat di Melaka. Di pentadbiran SUK. Kemudian sejak tahun 2020 sampai tahun 2023. Dan bulan Februari itu baru saya ditawarkanlah jadi YDP di MP Jasin ni. Tuan berapa orang anak? Tak cerita pun family dia. Dia terus je cerita pengalaman dia. Tadi pengalaman tadi kan memang kerja. Okey. Saya berkahwin pada tahun 2013. Tapi sampai sekarang belum ada rezeki lagi. Tak apa, insyaAllah. Jadi sekarang ni pula tu long distance kan. Dekat mana? Dekat mana? Dekat KL lah. Okay. Yang kata weekend husband. PJJ. 2013. Umur sekarang berapa tuan? Kira lah sendiri. Saya memang kurang saya punya media sosial. Saya dulu memang ada. Saya buka saya punya Facebook. Lepas tu sebab saya perasan bila saya ada Facebook tu saya ketagih. Setiap hari macam tak boleh mesti buka juga. So saya buat kata Azri Walter kan, kita kena lawan lah. So saya lawan, saya tutup je. Tutup delete terus ke? Tutup, saya tak baca. Kalau saya buka Facebook MPJ ni, saya buka daripada link je. Gitu. Okay, tuan pernah bekerja di UKT, Unit Kerajaan Tempatan. Sebab saya selalu juga kadang-kadang pergi ke UKT masa saya di kejuruteraan. Jumpa tak? Tapi tak pernah jumpa. Memang tak pernah jumpa. Tak jumpa ya? Sebab kalau kejuruteraan dia pergi bahagian projek. Projek tingkat 2, saya kat bawah. Patut. Okey tuan, saya nak tanyalah masa tuan mula-mula tahu tuan ditempatkan di MPJ kan, apa bayangan tuan terhadap MPJ ni? Dan bila mula melangkah kaki, mula-mula masuk kan yang lawat sampai ujung semua sini atas semua tu, okey, apa pandangan tuan terhadap MPJ? Ni mula-mula tahu, belum tahu lagi ni. Saya sebenarnya bila PBT ni tak adalah asing dengan saya. Sebab bila saya jadi KPSU Unit Kerajaan Tempatan, saya memang menguruskan keempat-empat PBT, termasuk di Jasin. Dan sebelum tu pun saya ada beberapa kali lah mesyuarat di Jasin ni. Waktu tu YDP Datin Sapiah. Jadi cuma saya datang sebagai ahli mesyuarat lah kan? Memang low profile lah, datang pun kita orang tak perasan tu kan? Jadi waktu tu Datuk jadi Atan kan, Esko PBT. Jadi saya beberapa kali mesyuarat post Esko memang kita buat dekat sini. Jadi bila saya ditawarkan jadi YDP tu, pertama sekali macam saya sendiri tak percaya kan, sebab tak ada rumus kan, tak ada rumus. Yang ada rumus pun nama orang lain. Jadi dan saya tidak langsung diminta untuk serahkan CV ke interview ke, tak ada. Jadi saya ingat lagi pada tarikh tu adalah 26 hari bulan, saya dengan delegasi Melaka ada lawatan keluar negara. Masa tu kita ada lawatan keluar negara. Pada petang tengah hari tu, sebab saya punya flight dalam pukul 2 pagi, tapi saya dah sampai ke KL. Dalam petang tu, dalam pukul 3, saya ingat ada satu esko, dia WhatsApp kat saya. Kan dia kata dah final, kerajaan negeri setuju nanti saya YDP. Saya kata, Datuk, salah nombor ke ni kan? Macam salah orang aja ni. Sebab saya masa tu tengah relax, tengah packing, baru lepas tukar duit kan, nak pergi luar negara semua kan. Lepas tu kita confirm. Saya betul diam lah. Dan sejam selepas tu betul-betul lah masuk lah. Masa tu mungkin tahniah lah macam-macam lah, daripada ahli-ahli mesyuarat kerajaan negeri, daripada pegawai tinggi kan, semua dah mula ucap. Kemudian pukul 5 saya ingat lagi waktu tu, pejabat Ketua Menteri mengeluarkan kenyataan kan, perubahan kepimpinan di PBT. Saya akan menguruskan di Jasin, Datin Sapiah di MPSTJ, Datuk Syadan sebagai Datuk Bandar Baru. Semua akan buka kuasa pada 1 Februari. Jadi waktu tu baru confirm lah. Jadi saya macam, dan saya bersama dengan delegasi pegawai tinggi kerajaan kat sana, kebetulan semua YDP pun ada.
ikut sekali dengan kami waktu tu baru macam saya satu macam confirm lah kan, yang keduanya macam macam tak percaya lagi yang saya akan berpindah ke Jasin untuk menguruskan Majlis Perbendaharaan Jasin. John, dia macam tak percaya sangat tu, macam tak nak ke atau nak, macam okey ke tak okey je. Saya rasa macam satu terus terang lah sebab saya tahu Majlis Perbendaharaan dekat Melaka ni kebanyakan orang politik, kan. Jadi saya kata saya PTD, kan, dan saya bukannya orang politik. Betul ke? Tapi itulah perancangan kerajaan negeri waktu tu untuk, sebab memang pos di semua PBT 150 PBT satu Malaysia ni memang semuanya pegawai kerajaan, bukan orang politik kecuali di Melaka, kan. Jadi mungkin dia nak menyusun semula pengurusan mengikut tata kelola lah yang baru. Yang keduanya, saya yang tak percaya tu, betul ke saya ni, kan. Sebab sebelum ni saya memanglah jaga UKT lain, saya buat dasar. Bila masuk ke PBT ni dia lebih kepada operasi, kan, operasi dengan aduan-aduan, dengan pengurusan keuangan dan sebagainya. Tapi saya memang dah ready lah, sebab pengalaman saya dekat MOF saya rasa cukup lama lah, lebih daripada 10 tahun, kat 11 tahun tu memang saya mengendalikan keuangan. Kemudian saya menguruskan isu-isu rakyat ni memang dekat dengan saya, sebab masa saya kat Jabat Timbalan Menteri tu memang kerja orang politik, kan, memang jumpa rakyat hampir setiap hari. Kemudian dengan pengalaman saya semula dekat Kuskop tu bahagian korporat, bahagian dengan usahawan-usahawan, peniaga-peniaga. Jadi sebenarnya the blend of experience saya ada tu banyak membantu saya lah, bila saya diminta untuk berada di Jasin ni. Dia punya pengalaman kerja tu memang macam-macam, semua projek satu letak kat sini. Betul. Merupakan satu cabaran yang betul-betul mencabar kan? Saya rasa mungkin profil saya itu jugalah menjadi pertimbangan keberkerajaan negeri lah dalam memilih saya untuk berada di Jasin ni. Kan? Okey, lagi satu. Dah ada kat sini, dah duduk sini setahun ada? Setahun Tak sampai, baru bulan. Bulan 2 sampai bulan 8. Itulah tak jumpa-jumpa. Saya rasa macam dah lama. Okey, kita dah ada kat sini lebih kurang 8 bulan. Jadi apakah hala tuju, misi dan visi tuan? Sebab kita tahu daerah Jasin ni bukannya satu daerah yang besar juga. Bukan daerah, dan merupakan satu daerah yang paling besar. Yalah, bukan dalam daerah negeri Melaka ni. Kita bukan daerah perindustrian. Kita ni kawasan tadahan hujan. So kita nak kena buat pembangunan tapi nak kekalkan ekosistem, tak ganggu semua tu, kan. Jadi macam mana tuan punya apa yang tuan boleh buat? Pertama sekali bila saya dapat dia amanah untuk berada di Jasin ni, saya buatlah sedikit research. Dan selepas saya buat sedikit research, saya cuba mengenali, sebelum saya dapat daripada kaki tangan kanan kat sini, saya dapatkan maklumat awal dulu. Dan selepas tu bila saya dah berada sini, saya dapat maklumat mengikut fakta daripada semua pegawai. Pertama, kita ni kawasan 60% kawasan tadahan air, kan? Kawasan simpanan air lah kat sini. Jadi dengan keluasan yang ada di Jasin ni, kita banyak membentuk muka bumi, berbukit, bergunung, kemudian kita ada kampung. Dan walaupun Melaka telah isytiharkan tahun 2016, kita ni city state, kan. Semua bandar, semua kampung di dalam Melaka ni pun dikawal oleh perbandaran. Tetapi kita masih ada kampung-kampung tradisional yang pertama dia tidak menyumbang kepada pendapatan lah, kepada PBT, kepada MPJ. Yang kedua, mereka memerlukan servis, perkhidmatan sampah, jalan, lampu dan sebagainya, seperti mana orang bandar juga, seperti mana kawasan perumahan. Jadi saya melihat daripada situasi ini dengan kawasan-kawasan industri kita yang sikit, tak banyak, kan. Kita yang ada gergasi cuma satu je, Zindi, lepas tu yang besar sikit lagi Huat Lai, kan. Kemudian kawasan industri IKS je yang ada. Dengan semua kepelbagaian yang ada ni, saya rasa yang pertama yang kita perlu, bila saya berada di sini, saya nak meningkatkan taraf hidup perbandaran.
Orang semua selalu kata kita Justin kampung. Kan? Betul. Orang bila sebut Justin kampung. Sampai dulu ada orang kata tak tahu Justin tu kat mana. Kan? Ya tuan. Jadi saya rasa ini adalah cabaran pertama. Kita kena ubah minda. Justin ni dia sama taraf je dengan orang lain. Sebab orang Justin kalau dia makan nasi ayam tu RM8, sama macam dia makan nasi ayam dekat Bandar Melaka RM8. Betul. Kan? Orang Justin ni kalau dia pegang handphone iPhone sama macam dekat sana. Jadi apa beza dia sebenarnya? Beza dia mentality. Kan? Jadi mentality ni kita akan ubah mengikut keupayaan majlis. Pertama kita akan menambah baik infrastruktur. Jadi orang bandar Justin walaupun kata dia kampung tapi kemudahan dia sama taraf dengan kehidupan di bandar. Ada bank, ada kemudahan makanan segera, ada kemudahan sekolah, universiti, jalan ni tidak berlubang, kemudian masalah banjir dapat diatasi. Jadi ini kualiti-kualiti kehidupan ni lah menjadi cabaran lah, sebab dia melibatkan kos yang besar. Tapi kita tak boleh nak buat dalam masa 8 bulan dia macam magic semua selesai kan. Tapi sekurang-kurangnya benda tu semua dalam pengetahuan kita. Dalam perancangan, perbincangan, mesyuarat yang ada, kita akan cuba dapatkan bajet-bajet untuk memperbaiki semua kelemahan ataupun kekurangan infrastruktur yang ada ni. Jadi akhirnya nanti masyarakat di Jasin walaupun dia tak ada jam macam dekat Bandar Hilir, tetapi kualiti jalan dia selesa. Kan? Dia nak keluar waktu malam pukul 10 malam lapar pun ada tempat nak makan. Sekarang ni kalau nak tengok bola, dia kena pergi dekat tu Bukit Katil, tengok dekat Infasha kan. Sekarang ni tak ada Hamidi ada sini kan. Jadi kalau nak main bola ke Stadium Jasin ada. Dia tak payah nak pergi jauh. Cuma kita mungkin tak ada swimming pool kan. Tuan nak buat tak? Tengok masalahnya orang Jasin dia swimming pool kat belakang rumah dia. Sungai banyak dia jaga banyak. Tapi antara kemudahan-kemudahan kita lihat lah, kita perlu sediakan. Selain itu agro-tourism lah. Itu antara sasaran saya supaya kawasan ni kita naikkan dia punya nama supaya orang datang kat Melaka ni dia enjoy datang ke Jasin. Satu, dia tidak sesak. Yang kedua, dia dapat lihat kehidupan tradisional tetapi dalam suasana yang moden. Ada aircon kalau kat rumah tu kan. Anak-anak yang muda-muda yang kecil-kecil ni semua dah tak boleh hidup kalau panas kan. Jadi toilet pun tak ada toilet dekat luar rumah, nak kena jalan kaki 50 meter dah kan. Toilet duduk ada kat rumah selesa. Jadi ini adalah perkara yang kita rasa kalau dia datang kat rumah di Jasin ni, dia dapat merasai suasana kampung tetapi dalam suasana moden. Yang kita nak itu banyak agrotourism lah. Selain daripada liputan internet kan. Sekarang ni kalau budak muda kalau nak bercuti, dia akan tanya mak dia, ada internet tak mak? Masuk wifi apa? Kalau tak ada, dia sanggup tak nak pergi kan. Jadi ini antaranya lah benda-benda kita ambil kira dalam perancangan kita supaya Jasin tidak ketinggalan. Kita pun sekarang ni tengah dalam proses memuktamadkan sistem parking. Jadi kalau orang luar datang ke Melaka dan disinggah ke Jasin, sistem parking kita pun kita akan buat secara terlebih teratur. Dia akan bayar menggunakan cashless. Kan? Dulu kena cek gores. Lepas tu kalau hujan kan susah nak cari payung, cari orang mencari. Sebab dia takut kalau tak bayar kan kena saman. Kena saman. Dia kata penguasa ni memang efisien kan. 2 minit pun kita hilang, dia dah sampai dah. Jadi lepas ni dia tak jadi kerisauan. Dia datang, sebelum dia keluar kereta, dia dah boleh bayar dulu. Yang itu kita tengah muktamadkan sekarang ni. Selain daripada sistem, kita nak pastikan sistem tu memang boleh dipakai. So, orang kata Jasin ada coverage. Kita nak buktikan memang ada dan boleh digunakan dekat Jasin. Mak Elon ada wani. Mana cakap macam gitu Jasin. Jadi kita kata kalau masuk Jasin kita boleh bayar dalam kereta settle. Kan. Pembayaran dekat majlis pun sama. Kan kadang ada orang buat investment. Kan, dia beli rumah, beli property dekat area Jasin ni, tapi nak bayar dia kena datang ke kaunter. Sekarang tidak lagi kan, cashless. So sekarang ni dia cuma cari pakai nombor akaun dia
dia boleh bayar. Jompe ya. Kita ada Jompe, boleh bank transfer, dia boleh pakai e-wallet. EMPJ ada bos. Kita ada EMPJ EMPJ dia link dengan EPBT. So dia boleh bayar. Dia tak ada lagi menjadi alasan lah, saya tak tahu, bil tak sampai. Sekarang ni semua boleh disemak melalui internet ataupun portal EMPJ kita, dan dia boleh bayar. Jadi ini antara kemudahan-kemudahan lah yang kita seiring dengan kemajuan teknologi dan pemodenan negara. Dah tak ada alasan lagi dia orang nak datang marah saya. Kenapa tak terima cash? Kenapa tak terima cash? Sebab ada kaunter kan. Lepas tu duit kecil lah, nak pergi nak cari duit kecil dia. Saya banyak ni je. Lepas tu tak pulang balik, saya tunggulah. Dah pula kita pusing kan nak cari kan. So dia ada kemudahan ni semua, makna kita memudahkan lah orang ramai, warga-warga Jasin terutamanya, untuk membuat segala pembayaran, sama ada cukai taksiran, lesen ataupun compound ni. Betul. Tuan tadi cakap tuan dekat koperasi tu berapa lama? Saya 3 tahun. So jadi ke koperasi Majlis Perpaduan Jasin tu? Sebab saya berada di koperasi dulu, jadi saya bawa semangat koperasi tu kat sini. So sekarang ni kita dalam proses pengurusi penaja kita pun ada kat sini ni. Dia tengah uruskan. Kita dah buat beberapa engagement lah dengan Suruhanjaya Koperasi Malaysia Negeri Melaka, dan insyaAllah tahun ni kita akan lancarkan koperasi MPJ. Tahun ni laju. Jadi DJ Ubay dengan DJ Syarul jangan tak jadi ahli. Saya akan semak nama you. Saya dulu. Okey tuan, macam dah nak habis lah soalan saya. Awak tak nak tambah soalan? Tak apa, nanti kita ada soalan kita boleh tanya terus. Okey, kita dah nak habis ni, saya nak tanya lah kan. Apa harapan tuan daripada rakyat Jasin dengan staf-staf MPJ ni kan? Sebab kalau boleh kan kita nak starafkan PBT Jasin ni sama dengan PBT lain di Malaysia. Jangan kampung sangat Jasin ni kan. Jadi apa harapan tuan? Okey. Pertama untuk warga dulu lah warga MPJ. Pertama saya bersyukur bila masuk dekat dalam majlis ni, saya tengok pekerja-pekerja kita dengan segala kekurangan kita ada lah, kita akui. Kita tidaklah semoden PBT lain. Ada jentera yang banyak, jentera dia kemudian canggih-canggih terkini. Kita punya roro pun tengoklah color dia macam mana kan. Jadi dengan sekali pun kita masih sewa lagi, baru sampai ujung bulan ni. Jadi dengan segala kekurangan tu, staf ni tidak dimotivasi. Dia masih kekal dengan semangat dia, prestasi dia. Dia masih boleh bekerja dengan segala kekurangan, menggunakan kedrat pengalaman dia. Walaupun kata orang kampung, pengalaman orang kampung ni lah yang menguruskan Jasin ni nampak cantik, pokok-pokok dia dengan bunga-bunga dia, jalan dia bersih dan sebagainya. Jadi itu untuk warga. So saya harap warga MPJ ni dapat terus kekal menyumbang dengan penuh amanah, khidmat bakti dia demi untuk Jasin keseluruhan. Dan kita luas kan, kita ada kawasan kampung, ada kawasan bandar ke kawasan ni, pekan. Jadi pekan. Jadi expectation masyarakat di Jasin ni pelbagai pada kita. Yang kedua untuk masyarakat Jasin. Untuk masyarakat Jasin, kita cuba memperbaiki semua servis kita, termasuk dalam kemudahan-kemudahan yang kita sediakan. Cuma saya nak beri kesempatan dekat sini di Hits Jasin ni merayu kepada masyarakat Jasin. Apabila menggunakan kemudahan, kita gunakan seperti kemudahan kita sendiri kan. Kita jaga, kita jangan rosakkan. Dan kalau kita nampak ada vandalism kan, segera adu ataupun tangkap dulu, kemudian serahkan kepada pihak berkuasa. Saya tengok macam contoh penggunaan toilet, penggunaan tandas awam ni mungkin samalah dekat tempat lain pun, tetapi saya harap masyarakat Jasin kita boleh menjadi lain sikit daripada orang lain kan. Kita jangan lain menjadi vandalism macam cannibal pula. Kita sama-sama jaga kemudahan. Toilet tu kita dah tambah baik sekarang ni. Kebanyakan toilet daripada 29 tu saya rasa hampir lebih 70% kita dah naik taraf. Dengan kemudahan dia, dengan tiling dia, dengan sistem air dalam tu kan. Jadi semua cukup. Jadi kita perlu jaga supaya dia tidak rosak. Kita banyak aduan. Kalau tengok saya punya jadual, saya punya grup tu, baiki seminggu, lepas tu
patah, hilang kan. Lepas tu tersumbat. Bila sumbat kita panggil sedut, tengok rupanya ada buku, ada batu. Aduh, macam-macam tak boleh masuk akal kan kadang kan. Apa Jadi korang ni? jadi saya harap kita sama-sama jaga kemudahan-kemudahan ni untuk orang lain pakai, untuk keluarga kita, untuk kawan-kawan kita nak pakai juga kan. Jadi untuk majlis kita tak ada kata jadikan benda ni halangan ataupun mengurangkan servis kita. Malahan kita tambah baik. Kita tampal lagi kat situ QR code. Aduan terus pada kita. Jangan kata takut terima aduan, kita nak biar lambat tak. Kita tampal QR code, you adu pada kita, dapat aduan saya akan semak. Kurang daripada 14 hari mesti selesai. Itu tentang kemudahan tandas kan. Kemudian ada lampu-lampu jalan, sekarang kita dalam proses untuk menukar semua lampu-lampu yang malak yang dah rosak dan sebagainya. Tapi di luar kawasan pentadbiran MPJ, kita hanya boleh buat CSR. Jadi CSR ni duit tak banyak lah kan. Jadi kita akan bantu mengikut keupayaan kita. Cuma saya punya harapan di seluruh Jasin, walaupun kawasan tu dalam pentadbiran pejabat daerah, dalam pentadbiran Jasin MPJ, kita nak semua terang. Tak ada kawasan yang gelap, kawasan nyalas. Contohnya kan hutan. Jalan tu memang gelap-gelap. Jadi kita akan cuba cari jalan kan untuk wakil rakyat solar dia senyap je ke kat tepi tu. Ini wakil rakyat. Wakil rakyat memang selalu WhatsApp saya. Bila boleh bantu. Jadi kita tengok, alamak, ini luar kawasan kita kan. Jadi kita boleh bantu pula sambungan kepada JKR. Tapi alhamdulillah saya dapat kerjasama yang baiklah daripada semua agensi. Dengan JKR, dengan JPS, Jabatan Penerangannya, SW Corpnya, semua bekerja baik dengan kita di Jasin ni. Saya rasa inilah kesepaduan dan resepi kejayaan bagaimana Jasin ni nampak baik sampai sekarang. Itu dia. Ayat dia baik je. Tuan, saya suka dengar ayat apa tadi. Saya dah lupa, tapi sebenarnya saya nak cakap. Saya suka dengan satu taman lama ni. Dia bukan di bawah kawasan pentadbiran kita, tapi dia minta dikenakan cukai supaya kita boleh bagi servis kat diorang. Jadi saya rasa wakil rakyat nyalas boleh cadangkan pada orang-orang nyalas untuk masuklah bawah pentadbiran MPJ untuk setuju. Kita kan bagi perkhidmatan semua. Betul, sebenarnya memang betul. Ada penduduk yang datang ke kita, dia sanggup untuk bayar cukai. Bila sanggup bayar cukai, dia kata supaya dia menerima servis yang seperti mana penduduk bandar, penduduk taman kan. Cuma itulah cabaran kita. Yang penduduk ada 500 orang, yang datang jumpa kita 5 orang. Yang ada 495 tu tak nak. Selalunya macam tu. Sebab dia belum nampak sebenarnya kemudahan-kemudahan ni. Betul. Tapi kita cubalah kan. Walaupun begitu, kita sentiasa mendidik, memberi penerangan, dan kita memang ada sasaran. Sekarang ni walaupun kampung, contohnya kampung-kampung tersusun, kita dah kenakan cukai. Tetapi kadar tak samalah dengan bandar kan. Kita akan kembangkan di kampung-kampung yang lain. Sekarang ni kerajaan negeri tengah meluaskan program kampung digital. Jadi bila semua kampung ni dah ada nombor rumah yang lebih tersusun, yang lebih teratur, lebih mudah untuk kita mendekati mereka. Dan cuma di kampung ni cabaran dia jalan dia kan tak sama saiz kan. Jadi pengendali sisa ni dia tak boleh nak collect rumah kan. Apa yang kita boleh buat, kita letakkan tong berpusat. Tapi kalau tong berpusat ni kita boleh buat lebih banyak kalau dia bayar cukai. Sekarang ni kongsi satu jalan tu, satu kampung, satu je. Yang 500 orang tadi. Melimpah kan 500 orang kan. Melimpah ruah kat situ. Jadi kalau ada yang bayar, kita boleh galakkan mungkin tambah lagi. Lebih dekat. Jadi dia tak payah nak pergi jauh-jauh dah kan. Betul. Tapi itu dalam perancangan kita lah. Kita sudah mengenal pasti kampung-kampung yang kita boleh mulakan cukai pada tahun depan. Dah banyak juga 8 bulan pun kat sini. Betul. Dah banyak juga apa yang dah saya kena cepat pick up sebab walaupun saya 8 bulan, orang dia tak tahu 8 bulan. Dia tahu YDP tak turun ke? Itu yang selalu dia orang berkatakan. YDP tak turun ke? Tahu tak kita orang dah macam ni, banjir lah apalah kan. Jadi saya kena cepat belajar. Tapi saya alhamdulillah lah, tim dekat Jasin ni sentiasa banyak bantu saya kan. Bila maklumat saya perlukan, apa benda, cepat saja disediakan untuk saya belajar dan saya boleh menguasai, dan seterusnya saya boleh bawa ke peringkat saya lah, ke peringkat kerajaan negeri untuk dapat dibantu. Dahsyat, tahniah tuan. Seronok saya dengar. Lagi satu tuan,
Sibuk dah Ubay ni kan. Lagi satu, apa yang saya nampak dekat Melaka dekat tak kisahlah MPHTJ, MBMB. Kawasan dia tu dia buat tempat tu jadi menarik tau. Lampu ke macam kau dah terang kampung kita ada lampu kan macam tu kan. Jadi macam Jasin ni dia tak ada. Sebab tu pada pendapat saya di Jasin Station dia tutup sebab cuma mengharapkan orang-orang dalam Jasin je. Jadi tempat-tempat macam tu dia boleh bangun seandainya kita boleh tarik orang luar datang. Macam tu So lah. mungkin satu hari nanti mungkin ada satu perancangan ke yang boleh kita buat sesuatu dekat situ. Tuan tambah lampu je. Dia macam ni. Kan sekarang ni dekat kawasan Jasin Station tu kan kita dah tengah baiki dia punya toilet. Okey. Toilet tu dah baiki. Sebelum ni kita ada award kepada satu operator. Jadi kita bantulah untuk taruh letakkan fairy light bagi nampak meriah macam dekat lepak station tu kan. Tapi malangnya mungkinlah belum sampai budaya tu lagi orang nak melepak waktu malam ni. Jadi tak ada crowd. Bila tak ada crowd, peniaga-peniaga tu kan dia bawa barang basah kan setiap hari. Jadi dia boleh tahan 3 hari 5 hari je. Lepas tu dia pun dah slow lah. Dia pun tak nak bawa makan lagi dah. Jadi bila sikit-sikit tarik diri, dia jadi mati. Tapi kita tak adalah kata benda tu terus mati macam tu. Kita tetap baiki kemudahan kat situ dan kita masih menunggu operator sebab kita sendiri nak menguruskan susahlah kan. Betul. Kalau ada operator yang sanggup tawarkan kan, dia kata dia boleh uruskan nak bawa crowd dan peniaga-peniaga kat situ, kita sentiasa alu-alukan. Depan ni depan Vista kita ni, dataran tu kita akan meriahkan dengan lampu-lampu juga. Dia akan jadi tempat. Sekarang ni kan sebelah tu ada Medi. Medi tu insya-Allah bulan 9 ni operate. Jadi selepas tu saya jangka dia akan ada spill over. Dia akan ada limpahan orang-orang tu akan mula beriadah kat kawasan kita. Jadi yang itu kita pun dah bincang, kita akan tambah baik. Ada satu jalan service road kita akan bina tepi jalan tu supaya orang tak menggunakan jalan besar. Dia boleh gunakan service road tu untuk pergi ke McD dan keluar. Jadi lebih selamat lah bawa anak beriadah, nak turun waktu malam kan, kadang-kadang kereta laju kan. Satu dalam 50 kaki. Kemudian lampu dengan keceriaan kita akan tambah baik dekat Vista ni. Kita lihatlah kalau ada peruntukan kita ada tahun depan, kita akan cuba pelbagaikan supaya ada aktiviti. Memang ada juga orang cadangkan juga operator masuk, tapi kita masih belum buat keputusan. Kawasan-kawasan lain memang dalam tumpuan kita juga untuk kita meriahkan supaya Jasin ni ada banyak lagi tempat-tempat yang orang boleh datang kan, beriadah waktu malam. Macam contoh laman Tiga Budaya kan, laman Belia. Tak betul yang tu dah berjaya kan? Dah ramai tu kan. Weekend macam laman Belia kan, kita pun nakkan lebih macam kawasan tu luas kan dan cantik sebenarnya. Tapi orang kita kat situ tak begitu, dia pergi ketangkap pula. Betul lah. Sebab kan dia nak kat kena ulat bulu. Kat saya banyak ulat bulu tau. Dia ke sana pula kan. Tapi kita akan cubalah kawasan-kawasan sini ada beberapa tempat yang kita akan beri perhatian, naikkan keceriaan dia. Macam kawasan Sungai Rambai di Laman Sabit tu, kita akan naik taraf kawasan tu, pencahayaan dengan kawasan kios supaya dia akan jadi tarikan baru. Walaupun dia dekat dengan Laman Belia tu kan, tapi dia akan dekat oleh sendirilah. Saya difahamkan oleh YB kawasan setiap malam minggu ramai budak-budak motor kat situ. Jadi kita nak sediakan kemudahan selesa untuk diorang kan. Okey tuan. Dah habis lah sedih. Tadi saya takut. Dah habis sedih pula. Tadi sedikit sebanyak visi dan juga misi yang akan dibawa oleh tuan yang dipertua kita untuk daerah Jasin. Dia dah bawa dah, tinggal nak buat je. Memperbanyakkan lagi kan. Dahsyat lah Walaupun dalam tempoh 8 bulan. Itulah. Sehingga bulan 8 ni pun dah banyak juga perubahan dan juga bermacam yang dibawa. Banyak rancangan. Telah dirancang. Jadi saya semua harap di Jasin nanti kita walaupun pendapatan kita daripada Singapura PBT ni kita paling rendah lah kan. Tetapi saya jangka dalam 2 tahun 3 tahun akan datang pendapatan kita akan bertambah berdasarkan pembangunan perumahan yang tengah naik sekarang ni. Kemudian nanti bila jalan daripada tol LK tu dibuka sampai ke depan ni yang boleh memendekkan perjalanan hingga 20 minit ni. Saya rasa dia akan mengubah landscape laluan kat kawasan ni dan orang kat sini. Jadi kita akan jangka dalam 1-2 tahun kawasan ni akan jadi
busy, demand pelbagai perkara daripada masyarakat, jadi perniagaan akan lebih maju dan mungkin menambahkan hasil kita. Jadi dari situ kita akan persediaan kita dah buat sekarang, menguruskan trafik, mengurangkan traffic light, akan menambah bulatan bulatan roundabout untuk mengurangkan kesesakan. Kita tak nak esok Jasin ni jadi Darul traffic light kan. Kita nak banyak orang mengurangkan mengatakan Jasin Darul traffic light. kita nak kurangkan. Jadi kita punya planner sekarang ni, Jabatan Perancang tengah membuat perbincangan dengan Jabatan Perancang Bandar dan JPBD di Melaka untuk buat satu garis panduan. Pembangunan baru kat Jasin ni nanti kita akan kurangkan traffic light. Caranya kita menambahkan bulatan. Jadi dia tak ada macam malam pukul 12 kan. Orang sekarang ni pandai-pandai je langgar kan, sebab tak ada kereta. Ya, betul. Tetapi tak selamat. Sebab orang yang dah terdidik pula, dia akan tengok walaupun merah dia berhenti, hijau dia boleh jalan. Orang yang rasa macam mana ada kereta, merah pun langgar je, menyebabkan kemalangan kan. Tapi kalau roundabout, dia ikut part-partnya, siapa cepat dia punya kan. Jadi dia akan mengurangkanlah risiko-risiko. Itu antara benda yang kita tengah buat sekarang. Selain daripada perkara-perkara macam berurusan dengan majlis, saya sekarang ni tengah menggunakan segala keupayaan yang ada, mendigitalkan pengurusan dan urusan di MPJ ni. Jadi urusan kita lepas ni kita boleh menggunakan telefon je. Tak perlu lagi nak datang, nak cari parking kan, nak tanya borang ni macam mana pun kena datang kat majlis. Tak payah, semua boleh tengok dekat kita punya web. Yang memerlukan tanda tangan sahaja atau pengesahan baru perlu datang. Yang lain tu boleh dapatkan daripada ini. Itu sekarang dalam proses digitalisasi sekarang. So doakanlah walaupun kita orang kata kampung, tapi sebab saya tengok macam dekat Adelaide, ni cerita tambah sikit lagi. Boleh. Kan? Kalau tuan-tuan dan puan biasa pergi, aku pernah sampai ke Australia, Adelaide ni adalah orang panggil macam bandar orang pencen. Tengok orang tua-tua berkayuh kan. Orang muda kurang. Dia tak ada kenderaan-kenderaan yang laju, tak ada. Sebab orang kebanyakan pencen. Tapi kemudahan dia tu semuanya friendly. Dia mesra kepada warga emas. Dengan kemudahan internetnya, dengan kawasan riadahnya, kebersihannya. Kalau berjumpa dekat majlis, ramp untuk orang OKU ataupun wheelchair, kemudian ada staff yang membantu. Saya tengok Jasin ni pun ada ke arah tu. Walaupun kita kata bukan kita kawasan orang tua, tetapi kawasan yang tenang macam kawasan orang tua. Tenang, relax kan. Tapi kemudahan komplit. Jadi itu menjadi pilihan yang orang tak nampak. Jadi kita sendiri kena mulakan. Betul tak? Kita berurusan dengan contoh nak hantar memo. Sekarang ni memo betan paper kan. Sebenarnya memo tu dah kita boleh digital kan. Kemudahan kelulusan macam JPA nak luluskan cuti. Kalau tak dulu selagi tak bos tak sign, kita tak boleh cuti ni kan. Kalau kita cuti belum ada sign, kita salah. Betul. Sekarang tidak lagi. Mohon saja dekat Hermes masuk, lulus kan. Kalau lupa tengok status tak ada approve lagi, kita remind je, bos dah approve ke belum? Kau tengok dia boleh select 20 orang sekali lulus terus kan. Jadi ini antara transformasi lah dalam digitalisasi yang saya cuba bawa di MPJ ni untuk kemudahan warga Jasin dan juga warga MPJ sendiri. Selain daripada kita mengekalkan Jasin ni antara tempat yang indah dan cantik lah dengan landscape kita. Okay, tak sabar nak tunggu Jasin jadi Australia. Okey tuan, saya baca sikit komen ni. Sebenarnya komen ni daripada awal kita bersiaran tadi. Ni wakil rakyat kita Suhaizan Haji Noh. Assalamualaikum. Syaimira Rosli, Assalamualaikum His Jasin dan Tuan YDP. Cik Alizi, terbaik YDP. Ahmad Wildan Ismail, terbaik YDP. Farid Aziz, MACD bila buka tu tuan? Memang terbaik. Bulan 9 kot, InsyaAllah. Semoga MPJ terus maju jaya, cemerlang di bawah teraju kepimpinan Tuan YDP. Hamidah Makbusu, Assalam, terbaik YDP. Terima kasih kepada semua pendengar Hit Jasin ni. Saya harap terus memberi sokongan kepada Hit Jasin, sebab ini adalah antara medium kita lah untuk menghebahkan info-info terkini yang bawa inisiatif
MPJ dan juga agensi-agensi di bawah Jasin menggunakan His Jasin ni. Ya, insyaAllah. Okey, saya juga nak ucapkan terima kasih kepada Jabatan Teknologi Maklumat, Jabatan Korporat dan Khidmat Masyarakat yang sentiasa support kita juga. Beri sokongan. Pengarah-pengarah, DJ-DJ kita, teknikal kita, Tuan, terutamanya Tuan SU yang memberi peluang bagi kita untuk berada lagi di His Jasin. Okey Tuan, bagilah kata-kata akhir. Tak naklah akhir, kata penutup je. Saya kot nak panggil lagi, takkan akhir. Okey, akhir sekali saya ucapkan maju jaya lah. Selamat maju jaya kepada Hits Jasin. Dia akan terkenal seperti nama dia Hits tu. Hits Jasin seperti mana Hits FM yang pengikut dia beratus ribu. Jadi saya harap Hits Jasin akan juga popular. Seperti mana radio-radio online yang lain. Yang keduanya, saya telah minta juga jabatan korporat kita engage dengan TikTokers. Jadi kita mungkin boleh jemput TikTokers juga pada masa akan datang. Jadi Hits Jasin ni melalui trafik yang ada dalam TikTokers yang terkenal-terkenal di Melaka ni, khususnya berasal di Jasin, akan membawa juga limpahan kepada nama baik Hits Jasin tu juga nanti. Jadi kita akan cuba pelbagai angle untuk menggunakan media sosial ini. Sebab kita kerja pagi, petang, siang, malam kan. Jadi orang tak nampak. Dia hanya dengan media aja kita boleh maklumkan apa yang kita punya kerja. Jadi saya harap kita memanfaatkan sepenuhnya media-media sosial ni, memaklumkan tentang inisiatif-inisiatif yang kita buat, seperti hari bebas kenderaan kan. Yang tu monthly Tuan? Monthly kita akan buat akan datang ni pada 19 September. 19 September. Dan kita nak galakkan orang Jasin yang ada kenderaan elektrik kan. Ada PEV ni, personal electric vehicle, untuk terlibat. Bawa lah dia punya skuter ke, dia punya bicycle elektrik ke, apa benda yang ada, anak-anak dia selamat kawasan tu. Tak ada kereta, tak ada motor laju-laju. Dia boleh main kat situ nanti. So, terima kasih lagi kita ucapkan kepada Tuan Yang Pertua kerana sudi bersama kami di Hits Jasin. Dan semoga apa yang telah dirancangkan akan menjadi, orang kata, kenyataan. Jasin seperti Australia. Jasin ni sebab Tuan ulang ayat tu tadi 2 kali tau. Orang balik dalam keadaan yang tenang, tapi suasana dia tenang tapi dalam keadaan yang selesa, dalam moden. Macam gitu. Boleh standing dengan di PBT yang lain kan. Australia. Nak Australia juga. Tak main dah PBT Malaysia. Terima kasih sekali lagi pada DJ Ubay dengan DJ Syarul pada pagi ni. InsyaAllah kalau ada rezeki kita akan jumpa lagi masa akan datang. InsyaAllah Tuan. Terima kasih. Terima kasih Tuan. Okey, itu dia tadi tuan-tuan dan puan-puan, kita bersama dengan Tuan Yang Pertua kita, yang berusaha Tuan Rosman Nizam bin Muhammad Alif, yang Dipertua Majlis Perbandaran Jasin, bersama dengan kita pada pagi ini. So insyaAllah kita akan berjumpa lagi pada slot yang akan datang. Tak apa, besok kita jumpa. Besok. Ya betul. Kita ada program besok pun kita ada program di Dataran Orang Kampung. Sempena apa ni? Konvoi Semarak. Setia. Konvoi Sri Setia yang akan checkpoint yang pertamanya di Dataran Orang Kampung. So orang Melimau boleh datang ramai-ramai di sana nanti. Awak ajak orang Melimau je ke? Seluruh Jasin. Orang Jasin tak jadi ke? Okey, terima kasih sekali lagi Tuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita orang nak ambil gambar. So kita tamatkan dulu. So kita boleh tamatkan siaran ni sekarang. Segmen khas kita dengan YDP. Bye, assalamualaikum.